السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Begini insyaAllah kita sambung bacaan kita Kasal Ahkam Al-Janais pada muka surat 286. Masih lagi tentang menziarahi kubur situ. Poin yang ke-120 kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pada apa yang diterjemahkan di sini, perbuatan membaca Al-Quran semasa menziarahi kubur tidak ada asal dalam sunnah, dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut baca Quran ni, tak kisahlah baca Al-Fatihah ke, baca Yasin ke, yang sinonim dengan masyarakat kita sejak turun-temurun dan dia jadi tradisi lah. Tradisi yang diamalkan begitu berleluasa dalam masyarakat kita, sama ada Al-Fatihah ataupun Yasin. Jadi maknanya ada pun sedekah Al-Fatihah, Yasin kat Al-Quran itu terdapat khilaf lah di kalangan ulama, tapi tidak seperti yang dikubur. Di mana saja kan, kalau kita teringat kita nak baca. Jadi kalau kita berpegang dengan qaul yang mengatakan bahawa boleh kita nak sedekah bacaan ayat Al-Quran kepada si mati, tak kisahlah secara umum kan, mak kita ke, ayah kita ke, kawan-kawan kita ke, adik abang kita ke, tak kisah. Okey. Tapi benda tu tidak kita khususkan dikubur. Kalau tak dikubur tak sampai. Bukan begitu, kan? Maknanya di mana saja. Ya. Jadi maknanya, tapi orang kita bila dikubur Yasin. Kubur Yasin. Yasin dan kubur ni tak dapat berpisah. Yasin dan kematian tidak dapat berpisah. Kalau kita nak tahu ada orang mati di kampung tu, maksudnya mungkin pada waktu yang tak biasa dikumandangkan bacaan Quran di corong-corong masjid, tiba-tiba waktu zuhur ke, waktu duha, besok waktu duha ke, kan 9 pagi ke, lepas subuh ke, tiba-tiba ada Yasin. Maknanya kita mula tanya, siapa yang mati ya? Siapa mati ya? Jadi Yasin ni untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Padahal dia punya cerita dia untuk orang hidup. Supaya orang hidup tadi maknanya dia beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran tadi, ikut segala ajaran dan perintahnya. Tiba-tiba untuk orang mati kan. Ini kita nak kena perbetulkanlah apa yang ada dalam masyarakat kita kan. Okey, tak ada asal baca Quran di kuburan. Tak, bahkan sebahagiannya dia macam upah. Ada bayaran. Ya. Untuk berapa malam baca di kubur. Bayaran tertentu. Okey, untuk seminggu ke, sebulan ke. Dia ada bayaran-bayaran dia. Dia kena dibayar lah pada orang yang nak baca Quran di kubur tadi. Tak tahulah apa dia punya i'tiqad. Mungkin supaya malaikat maut tadi tengok ada orang baca di kubur, tak payah risaulah. Sebab ini ayat Quran kan. Kita dengar Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, adalah kamu diam dan dengar. Di malaikat pun diam dengan Quran, tak siksa orang dalam kubur. Memang dia fikir macam tu. Salahlah pemikirannya macam ni. Bahkan hadis-hadis yang telah menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah doa ya. Kan, bagi salam. Itu pun Nabi tak beritahu orang dalam kubur jawab salam.
salam tu kerana salam tu adalah doa. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu ahli diyar, ahli perkampungan ini, minal mu'minin wal muslimin. Jadi bagi salam. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa nama, inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyusul kamu, dan aku minta untuk kamu, untuk kami, dan untuk kamu keselamatan. Itu yang disyariatkan. Baik, kalaulah ia disyariatkan bacaan Quran di kubur dia lah, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya serta mengajarkannya kepada sahabat baginda. Kan, kalau benar ni ada, mesti Nabi akan ajar kepada para sahabat. Lebih-lebih lagi baginda telah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan antara orang yang paling baginda kasihi dan paling dekat lah, berkenaan apa yang dia ucapkan semasa menziarahi kubur. Nabi kata, katalah assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Bagi salam dan doa. Lalu baginda mengajarkannya supaya memberi salam dan berdoa. Itu yang diajar. Dan baginda tidak mengajarkannya supaya membaca surah Al-Fatihah, walaupun surah Al-Fatihah itu surah yang teragung dalam Al-Quran, atau ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kalaulah disyariatkan membaca Al-Quran, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha serta tidak menyembunyikannya. Tapi kalau orang yang nak membolehkan dia, carilah alasan macam-macam. Rasulullah tak sempat nak ajar. Kan Rasulullah ni sibuk dengan urusan peperangan, urusan. Jadi benda-benda jadi tak payah bagi tahu lah, pada sendirilah, fikir-fikirlah. Benda baik takkan Rasulullah nak beritahu juga. Faham sendirilah. Dia ingat agama ni macam apa. Ini yang cakap ni bukan orang biasa ni, guru yang mengajar kan. Jadi bila dia yang mengajar, dia cakap macam tu, habis tu agama ni maknanya terpulang pada ustaz-ustaz ni. Setiap ustaz dia ada agama, ada ajaran dia sendiri. Setiap orang dia faham agama dia sendiri. Jadi kalau masing-masing faham agama macam tu, jadi cacah merebah lah agama ni. Kan? Tak ada panduan. Panduan dia guru tertentu. Maknanya tu yang boleh minta kat pokok tu. Minta pada pokok. Kita bukan niat pokok tu yang beri pada kita, kita niat Allah yang bagi pada kita. Tapi apa salahnya kita minta pada pokok? Pokok dia suci, kita tak dosa. Ini i'tiqad jahiliyah lah, i'tiqad musyrikin. Kan? Memang perbuatan yang macam ni syirik akbar. Kan? Ini bahaya. Baik. Kalau melambatkan penjelasan dari waktu yang diperlukan, penjelasan tersebut, dia kata pun tidak dibolehkan. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh bagi penjelasan, tak boleh melewatkan penjelasan pada waktu yang diperlukan. Waktu tu Aisyah tanya kan, maka Nabi jawab, lah tu Nabi tak apa nanti lah aku jawab, relax lah dulu. Tak, Nabi tak kata macam tu. Nabi terus jawab. Dia tak boleh nak melambat-lambatkan penjelasan pada waktu tu. Itu kaedah usuliyah lah. Mesti jelas pada waktu tu juga, keperluan tu waktu tu. Aisyah tanya Nabi, Nabi terus jawab. Nabi tak kata, alah soalan jadi tak tanya, tak boleh tanya, faham sendiri je. Nabi tak kata macam tu. Ni dia. Jadi agama ni bukan ikut suka kita lah. Dia ada panduan dia yang jelas, yang sahih. Seperti mana yang telah ditetapkan dalam ilmu usul fiqh, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Apatah lagi kalau menyembunyikannya terus, lagilah salah. Melambat-lambatkan penjelasan pun salah. Ya? Tambah menyembunyikan, lagilah salah. Nabi SAW tidak akan lambatkan penjelasan. Nabi tak akan tunggu 1400 tahun akan datang nak pergi dalam mimpi seseorang. Nabi tak tunggu macam tu. Aku mimpi lah bulan tadi Nabi ajar selawat sekian-sekian, jadi aku nak pergi ijazah, kau nak tak?
kena bagi sanad ijazah. Ini semua mengarut. Ya, Islam ni bukan agama mimpi-mimpi. Ya, ada yang cerita mimpi kan. Ni orang seronok dengar. Cerita tu pula dengan khusyuk macam nak menangis-nangis cerita kan. Tengok ada YouTube kan. Cerita tok guru dia Nabi dan apa? Pergi ziarah kubur Nabi keluarkan tangan salam. Ya, tu dengar, tak tengok tak? Oh, itulah. Tak tengok tak apa, ada tu sampai tahu. Ada geng-geng Habib. Geng-geng ni lah ni. Al-Habaib ni kan. Buat cerita, nak cerita masing-masing nak cerita tentang kelebihan tok guru dia ataupun sanad tarikat dia. Cerita pelik-pelik. Ada satu cerita pula nama menanya Nabi SAW pergi ziarah satu tok guru. Jadi seorang ni mari nak ziarah kubur Nabi, jumpa Fatimah dekat Madinah tu. Cerita kan? Cerita lawak lah ni. Fatimah kata, ayahku pergi ziarah dah kawan ni tok guru sekian-sekian, ayahku tak ada di sini. Tak payah pergilah ziarah ayahku ke situ. Ni dalam ni. Kita tengok benda-benda yang karut-karut yang pelik-pelik ni kan. Tapi ni masyarakat kita ni dia suka benda-benda yang macam mistik, misteri kan. Dia rasa terpilih. Syok sendiri. Kena mohon. Baik, yang mohon untuk guru lah. Ni dia. Jadi apatah lagi kalau menyembunyikannya terus. Kalaulah Rasulullah SAW telah mengajar para sahabat baginda mengenai perkara tersebut, nescaya ia telah dilukiskan kepada kita. Benda tu kan tak akan tersembunyi. Riwayat tu akan sampai kepada kita. Agama ni adalah agama yang nyata, yang jelas, yang terang. Ya, satu pun tak akan tersembunyi daripada umat ni kalau benda tu disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Apabila ia tidak sampai kepada kita dengan sanad yang sabit, yang sahih, maka yang menunjukkan perkara itu tidak berlaku lah. Contohnya macam dia sibuk pasal rambut Nabi kan. Rambut Nabi apa lagi? Serban rambut kan. Jadi benda tu orang boleh tipu kita. Tak ada sanad. Buat mari sanad yang sahih. Ini sanad-sanad sufi ya ni. Rambut tinggal di bawah tu dia punya lah panjang rambut tu. Kan? Bawa angkat pelan-pelan letak kat sini. Tu murah. Benda tu. Mana ada sanad yang sahih? Dia berkata sanad daripada kami. Mana ada dalam kitab Jarh wa Ta'dil semua tadi. Kan? Agama kita adalah agama yang jelas. Ya, yang ada sanad dia yang sahih. Bukan orang tu reka siapa boleh buat ambil selipar buruk sikit, nampak pelik sikit, ni selipar Rasulullah SAW. Siap kucup lagi. Tengok tak? Tengok je. Dia kucup lagi tak kali sujud tak selipar buruk tu. Selipar siapa lah? Ni orang kita kan? Orang kita ni. Cerita dia mula tang mimpi lah. Mula kat mimpi lah. Pelan-pelan lah kita beritahu kat orang kan. Lepas tu buat kubur wali. Padahal dalam tu bukan ada siapa pun. Ini orang kita ni mudah tertipu lah. Bukan dekat orang kita. Bila kita manusia ni bila kejahilan menguasai macam tu lah. Kemudian maka ia menunjukkan perkara itu tidak berlaku kalau tak ada nas yang sahih, yang sabit. Macam lambang capal tu lah, lambang selipar tu kan. Maknanya tak ada nas sanad yang sahih, yang sabit tadi. Walaupun dicerita oleh sebagian ulama, tapi mana ada sanad yang sahih tentang itu. Bahkan sebagainya dijadikan macam berhala lah pula. Letak di bahagian depan surau tadi kan. Dan solat menghadap ke arahnya. Tengok selipar tu teringat Nabi SAW. Sama dengan perbuatan kaum Nabi Nuh AS. Tengok patung lelaki soleh tu teringat tentang ibadah mereka. Ya, bentuk tak sama tapi kaifiat sama. Baik, antara yang menguatkan bahawa perkara itu tidak disyariatkan ialah sabda Rasulullah SAW. Apa dia perkara itu? Bacaan Al-Quran di kubur. Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ni sebagai kuburan, tempat menginap saja. Fa inna syaitan yafirru min al-bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah.
Jadi Nabi kata jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya di kubur tak dibaca Quran. Nak baca Quran di rumah dan lain-lain tempat lah. Okay? Kecuali tandas. Sebab tu tak sah kita solat di kubur, tak sah solat di tandas. Bilik air. Ya, lain pada tempat solat lah solat. Tapi tempat yang memudaratkan janganlah solat seperti tengah-tengah highway ke. Nah, tu tempat yang memudaratkan. Tapi ada juga tengok lah. Seorang tu tak tahu lah mungkin dia gila kot. Semayang tengah jalan raya. Tu tengok. Kalau kita duduk hantar, duduk tengok tu juga kan. Tak tahu dia nak test ilmu dia kot. Ilmu kebal ke apa-apa. Solat sungai. Macam lah dia buat ni. Dia tahu ke? Macam nak sujud lah. Duduk sungai terapung. Letak kepala atas batu. Batu atas kepala. Masya Allah. Ada dia. Nak semua nak jadi benda yang dia fikir jadi wali bagus. Nak test ilmu dia tu. Boleh tak bernafas lain? Tunggu di syurga lah. Syurga nak tidur lain pun boleh, tak ada masalah. Syurga tak ada mati dah. Tak ada lemas. Tidur pun tak ada. Mengantuk pun tak ada. Nak berehat sembang dalam sungai syurga, sembang. Tak ada masalah apa. Kan? Sebab tak ada lemas, tak ada mati. Tak ada mengantuk, tak ada penat. Dalam syurga. Kemudian hadis ini jelaslah bahawa Quran itu tak dibaca di kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kubur. Membacalah Quran di rumah. Janganlah baca Quran di kubur. Itu maksud dia. Hadis ini mengisyaratkan bahawa kuburan bukanlah tempat yang disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Ya, kerana itulah Rasulullah SAW menggalakkan pembacaan Al-Quran di rumah, serta melarang menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak dibaca Al-Quran padanya. Tak kira lah surah Al-Fatihah kan, surah apa. Seperti mana baginda mengisyaratkan dalam hadis yang lain bahawa kuburan bukanlah tempat untuk didirikan solat padanya. Itu sabda baginda SAW, sallu fi buyutikum, semayanglah di rumah kamu. Yang ni sembahyang sunat apa semua kan. Wala tattakhizuha quburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kerana kuburan orang tak solat pada dia. Solat, nak solat di rumah ada selain pada kuburan lah. Kalau di rumah kita solat sunat ke apa-apa. Ini dia. Tidak, rumah kita sama dengan kubur lah. Hanya tempat tidur dia lah, tempat menginap. Al-Bukhari telah meletakkan nama bab hadis ini dalam sahihnya dengan bab karahiyatus salah fil maqabir. Bab dibenci. Ya, maknanya kalau tengok footnote bawah tu 321 bawah tu telah disebutkan sebelum ini dalam nota kaki bahawa kebiasaannya ucapan dibenci, tidak disukai dan seumpamanya bermaksud haram di sisi para salaf. Kalau Imam Syafi'i kata akrahu tu mana benci tu, mana bagi dia haram. Dan di sisi salaf ni. Ya, tak boleh buat. Bukan makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksudnya buat tak berdosa. Kan tinggal dapat pahala. Itu makruh tanzih. Makruh tahrim, buat berdosa. Kan tinggal dapat pahala. Itu makruh tahrim, haram. Jadi sini bab dibenci. Dibenci diharam, diharamkan solat di kuburan. Jadi maknanya kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab dia Tahdzirus Sajid an ittikhad al-qubur masajid, dia kata sembahyang di masjid yang ada kubur tak sah. Tak sah solat masjid yang ada padanya kuburan. Mayang ulang balik. Kita sembahyang tengok, ada kubur depan mihrab tengok. Keluar cari tempat lain sembahyang dia. Ada. Belah-belah sini tak ada, Selangor ni tak ada, belah-belah utara banyak. Ustaz, Masjid Nabawi tapi Tak ni sebelah. Ya set geri. macam dekat Melaka kan, ada satu masjid tu dikelilingnya tu semua kubur. Bukan Melaka saja. Di Kedah banyak apa semua ni kan. Di mana saja tak kisah. Ya Haji.
Macam Masjid Nabawi, kubur Nabi ada ikut. Itu khusus untuk Nabi SAW. Asalnya tu rumah Nabi SAW. Ya. Rumah dia. Masjid dia belah ni. Berlaku pembesaran masjid zaman Bani Abbasiyah kan. Dia buat ke besar masjid. Ulama-ulama laranglah jangan buat aku ni. Kan? Tapi dia buat juga. Mana tak boleh nak kata apa, itu khusus hanya untuk Nabi SAW. Dan itu bukan masjid pun, itu rumah Nabi. Bilik Nabi SAW. Bukan masjid. Yang ke kubur dia pula. Dan itu ulama kata hanya khusus untuk Nabi SAW, tidak orang lain. Kan? Ada bukan apa yang dikhususkan bagi Nabi SAW. Ini hanya sebab apa? Sebab Nabi ni dia suka dikebumikan tempat di mana dia meninggal. Kita tak boleh. Kita meninggal di sini nak kubur di Yayasan Taklim. Orang atas ni. Mati dah ni. Takkan nak buat jenazah apa? Kubur apa ni? Para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka suka dikebumikan di tempat di mana mereka meninggal. Itu para Anbiya. Itu khusus bagi mereka. Tidak pada umat mereka. Rumah semua yang sebab-sebab. Mana rumah tadi, itulah dia. Maknanya sebab masa tu bukan masjid. Masa tu masjid belah ni. Ni bilik Aisyah. Kan? Boleh kita katakan tak macam tu kesalahan pemimpin masa tu? Kesalahan pemimpin satu lah. Para ulama menegur. Tak sebenarnya pemimpin ikut. Kan? Ulama tegur, tapi tak boleh nak lawan lah. Tak boleh nak angkat pedang. Walaupun ulama ramai pengikut. Tapi kalau kita solat memang kubur tu di depan. Di mana? Di masjid Nabi SAW. Tapi dia pun buat macam ni. Dinding dia pun buat macam tu. Jadi bila orang solat, dia takkan boleh solat untuk menghadap ke arah kubur Nabi SAW. Sebab dinding jadi sengit macam tu kan. Dia sujud je lah. Jadi tak boleh lah kalau nak solat nak sujud depan kubur Nabi SAW. Gitu. Macam masjid negara pun sama kan? Itu tak tahu, saya tak tahu. No comment. Itu kita faham sendiri. Ya, kalau kita tahu tempat tu, kan? Tempat yang memang ada kubur tu, solat. Ya. Yang masjid yang tu saya macam saya tengok. Biasanya kita solat di masjid tu okey ke? Kalau kita tahu benda tu, maka kita solat kita tak sah lah. Kalau orang tak tahu, atau dia dengan Tuhan lah. Kan? Harap-harap solat dia Tuhan terima lah. Sebab dia tak tahu. Tapi kita yang tahu ni, yang belajar ni, tinggalkan lah. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia kata dalam kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim, dia kata barangkali orang yang dia ikhlas untuk menyambut Maulidur Rasul dalam keadaan dia tak tahu benda tu, tak boleh. Kan? Benda tu bid'ah dia buat. Jadi maknanya barangkali dia akan mendapat pahala dengan apa yang dia buat. Tapi kita yang tahu ni dosa, buat bid'ah. Macam mak ayah kita lah yang meninggal. Kan? Dia buat benda macam-macam benda bid'ah dia buat. Tapi dia tak tahu benda tu tak boleh. Kan? Benda tu bid'ah dia buat dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang datang nak membetulkan dia buat. Dia buat. Mentahlil dengan apa kan? Dan insya-Allah dia pun majur lah dapat pahala dengan apa yang dia buat tadi. Tapi kita dah tahu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Barang siapa yang menyanggahi Rasul SAW setelah datang kepadanya penjelasan. Itu yang salah. Kita dah tahu, dah belajar, tapi nak buat juga. Sekarang ni kita dah tahu kan. Tapi orang mesti buat, kita dah tegur. Tu mana Dan dia tahu. Tapi sebab kita lepas dia terpulang pada Allah Ta'ala lah. Apa Allah nak buat pada dia, kita tak tahu lah. Kan? Sebab apa? Orang yang bagi kita, orang yang buat dosa, urusannya kembali kepada Allah. Asal satu sama. Benda baik kenapa? Yalah, benda baik. Semua orang kata benda baik. Apa salahnya benda baik? Semayanglah subuh 4 rakaat. Apa salahnya? Baik kan? Baik. Sembayang qabliyah berjemaah lah daripada sembahyang seorang-seorang. Tuan-tuan, kita qabliyah berjemaah lah sebelum kita sembahyang fardu ni. Apa nak kata apa? Baik. Apa salahnya?
Kita waktu imam. Ya. Katakan kalau kita nak solat jemaah kat masjid kita macam jauh lah, macam apa ni, tapi bila sampai tu dah lambat, dia dah start solat, dia tak sempat solat dari masjid. Okey. So lepas tu macam mana? Buat lepas tu boleh buat lepas solat. Solat apa dah? Solat qabliyah. Bukan qabliyah, solat Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni solat apa-apa jadi di tahiyatul masjid. so lepas tu Kita solat mana dah? Kita solat zuhur tu dah termasuk dalam tu. Sebab dia tak ada solat khusus nama dia usolli tahiyatul masjid rak'atain, tak ada. Solat maksudnya kalau nama dia solat. kita sampai-sampai tu dia dah start solat. Kita kena solat. Tak boleh kita solat sunat. Tak ada solat sunat. Dan kalau imam dah ada takbir, kan, takbiratul ihram, kita nak solat sunat, salah. Nabi kita tak ada solat apabila telah diiqamahkan. Masuklah solat. Jangan solat sunat. Sebahagian sahabat-sahabat kita kan dia sayang qabliyah subuh kan. Imam dah takbiratul ihram dah. Dia mana yang dia terus dia baru masuk masjid. Imam dah nak rukuk dia baru nak pergi. Salah silap dia masbuk surah. Salahlah, khilaf. Menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada takbiratul ihram, kita terus masuk saf solat. Ustaz, kalau kita memang orang belum iqamah lagi, kita dah takbirkan, kita nak solat sunat tadi tu. Lepas tu mana kita belum habis satu rakaat lagi. Okey. Dah iqamah. Jadi Kalau kita nak kena batalkan. Kalau kita sempat habis sebelum imam takbiratul ihram, kan? Maknanya kita tengah solat orang tengah iqamah. Kita pun baca Fatihah apa semua, subhanallahil azim sekali-sekali semua kan. Kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, imam baru nak angkat takbir. Imam kata, tutup handphone. Kita pun dah habis dah bagi salam. Semalam sembahyang dua rakaat qabliyah ni 2 minit ya. 1 minit pun boleh insya-Allah. Dah 1 minit 40 saat, 1 minit dia kita 1 minit 30 saat boleh. 2 rakaat. Baca Fatihah kan. Rukuk subhanallahil azim. Kan? Semua sekali-sekali insya-Allah. Sempat. 2 minit tu insya-Allah sempatlah. 2 minit tu sempat. Kita sembahyang 2 rakaat ataupun 1 minit 50 saat insya-Allah sempat. Berlari. Tapi kalau duk bis tak habis-habis bismi memang tak sempat lah. Duk bismi atahiyah memang tak sempat lagi. Itu macam di Indonesia, dia semayang Tarawih tarawih 7 minit. 7 minit. Tu karut sangat. Dengar punya alhamdulillah dengan waladdallin. Aduh, halim tengah-tengah tu. Waladdallin. Ni bermain ngaut ni, solat memang tak sah. Tapi ramai orang pasal apa cepat habis. Bagus je. Murih cepat. Dah lah kita keluar tajuk dah. Masuk balik. Ya. Ada dia. Ya. Kalau kata kubur ni kan, kita kata di dalam masjid, kalau dia berkebun dalam kawasan lah kan, tapi kita pergi masjid dia bukan dalam pekarangan, Ya. itu kan Tak apa, tu tak kira. Maksudnya macam berpagar. Kubur di luar pagar masjid, tak apalah. Ni kubur sekali dengan masjid. Tak ada nak beza. Ni masjid ke wakaf tak kubur. Ini yang saya cakap Ustaz, dalam kawasan masjid, tetapi di kubur tu dikeliling masjid. Di luar pagar. Dalam pagar masjid. Dalam pagar tak boleh lah. Di luar pagar lah. Nak tengok lagi real, pergi Masjid Baru Sungai Bakar. Lagi real. Masjid Baru Sungai Bakar, Pulau Pinang. Masjid Baru, Masjid lama tak ada. Masjid Baru. Betul-betul je. Tak ada pagarnya. Kan? Tak tahulah dia fikir apa. Mungkin orang dalam kubur ni bila dengar azan, malaikat rehat, tak pukul orang. Kan? Bila azan, malaikat pun berhenti pukul. Kan? Saya fikir macam orang putih pula kan. Orang putih kan church dia betul-betul. Nabi kita la tattabi'una sunana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah ajaran orang yang sebelum kamu. Kalau mereka masuk lubang bewak, kamu pun nak masuk juga lubang bewak. Nabi kita macam tu. Tiru kan, tiru. Ya. macam Ustaz kata dia macam Masjid Bukhari kan, dia kubur kat dalam Masjid.
Masjid kan, dalam pagar masjid. Tak boleh. Dia kat tepi kan macam tu. Klaim tak dia ambil je ni, ambil poin je ni. Mana-mana kubur dalam pagar masjid, dalam kawasan masjid tak boleh. Tak kira saya sebutlah masjid tu masjid ni. Kan? Memang faham sendiri. Kan? Kalau orang buat tu dia tak tahu tu tak apalah tu dia dengan Tuhan. Kita hak tahu ni tu saya buatlah. Tu saya semayang situ lah. Ya. Dia kena berpisah, memang sah-sah berpisah. Memang dia tu. Kecuali kita kata kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun rumah Nabi. Dan pembesaran itu bukan berlaku di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Kan? Bani Abbasiyah sampai tu maknanya dia besar termasuk sampai belah tu. Betul yang buat pergi belah ni. Ulama dah tegur, ulama dah bagi tahu larang apa semua. Tapi kan pemerintah dia nak buat, aku suka dia. Aku suka aku lah. Apa aku kisah dia kata. Aku pemimpin, aku raja. Itulah dia. Jadi akhirnya nak buat macam mana? Itulah dia katakan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak selain Nabi lah. Ya. Jadi kita teruskanlah. Ada lagi soalan? Tak, lagi pun buku kita ni nak habis kan. Kita sebab janji 30 kelas ni tak sampai 30 kelas. Ya, jadi kita ujung-ujung kita boleh borak-borak. Okay. Baik. Beliau rahimahullah, Imam Al-Bukhari lah, telah mengisyaratkan dengan nama bab ini, bab dibenci solat di kuburan ni, bahawasanya solat di perkuburan itu dibenci. Begitu jugalah hadis yang sebelumnya. Ia mengisyaratkan bahawa dibenci membaca Al-Quran di perkuburan. Solat dan baca Al-Quran sama-sama. Kerana inilah mazhab jumhur salaf, yang majoriti. Salaf ni generasi awal lah. Seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan selain mereka membenci pembacaan Al-Quran di kuburan. Ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad kata sedekah Al-Quran sampai kepada si mati. Tapi mai kat kuburan ni tak boleh baca Quran di kubur dan tak boleh solat di kubur. Mana? Abu Dawud berkata dalam kitab Masailnya. Masail ni persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada Imam Ahmad lah. Masail ni soalan-soalan. Okey. Muka surat 158 kitab dia. Dia kata aku pernah dengar Abu Dawud As-Sijistani, orang Sijistan, bukan orang Arab lah tau. Kitab apa nama, ulama-ulama penulis kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis ni bukan orang Arab. Bukhari bukan orang Arab, Muslim bukan orang Arab, Nasai, Tirmizi, kan, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Malik yang orang Arab, Muwatta kan, Ahmad orang Arab, Imam Ahmad kan orang Arab kan, Imam Syafi'i orang Arab lah. Okay. Aku pernah dengar Ahmad ditanya berkenaan bacaan Al-Quran di sisi kubur. Beliau menjawab tidak. Tidak. Tak boleh lah, maksudnya tidak. Tak boleh lah. Jangan. Begitu. Kemudian poin 121, boleh mengangkat tangan untuk mendoakan kebaikan buat jenazah yang berada di dalam kubur. Dan doa tu masing-masing. Sunnahnya bukan ada ustaz baca doa yang lain amin kan. Itu tidak sunnah. Sunnahnya masing-masing kita doa. Nabi kita ud'u, hendaklah kamu semua doakan. Ya, bukan aminkan doa. Doakan. Masing-masing doa. Ya Allah, ampunilah dia. Teguhkanlah dia. Kan? Luaskanlah kuburnya, jauhkanlah dia dari sisa kubur. Kalau tak boleh doa Arab lah, doa Melayu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Rasulullah SAW keluar pada satu malam. Fa arsaltu Barirah, maka aku hantar Barirah. Kenal tak Barirah ni? Sebab kenal? Semua kita tak kenal dia, tapi kita tahu kisah dia lah. Ini asal hamba. Tapi Aisyah yang merdekakan dia. Asal dia hamba mukatab. Itulah hamba mukatab. Hamba mukatab ni Tuhan dia kata kat dia, kalau kamu boleh bayar aku sekian-sekian, kamu merdeka. Dia pergi jumpa Aisyah. Aisyah setuju. Aisyah bayar dia. Jadi dia jadi wala dia, ketaatan dia kepada Aisyah lah. Al-wala'u liman a'taqa.
Dan dia ada seorang suami hamba juga, nama dia Mughith. Kat Suraya dah gelap belakangan, tak payah cerita lah. Kisah cinta Romeo, tapi bukan Romeo Juliet ni. Ini dia tak mau kat lelaki dia pasal dia merdeka. Lelaki dia sayang kat dia. Mughith ni. Ya silakan. Jadi bila dia hamba, dia tak nak kat suami dia dah. Dia tinggalkan suami dia. Suami dia ikut dia ke mana saja pergi. Jangan tinggal aku lah, dia kata kan. Jadi gitulah. Dia tak mau juga sampai Nabi belas tengok. Kesian tengok Nabi Mughith ni. Nangis, duk merayu-rayu kat Barirah. Yang sayang di isteri dia. Barirah tak nak. Rasulullah kata, Lau raja'tihi. Nabi kata, kalau kamu balik kat dia. Dia kata, Rasulullah ni perintah kau apa nama cadangan. Nabi kata, bahkan ini cadangan. Kalau cadangan saya tak ada hajat dah pada dia. Habis ya cerita dia. Pendek, cerita panjang tadi kita pendek. Baik, itu Barirah. Jadi maknanya dia al-wala' dia kepada Aisyah lah. Aisyah hantar dia jadi macam adik-beradik lah orang bawah tu. Jadi Aisyah hantar dia kan cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihi litanzura aina dhahaba. Hang tengok Rasulullah ni pergi mana. Takut pergi rumah isteri lain. Giliran dia. Ya, qalat ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fasalaka nahwa Baqi' al-Gharqad. Maka dia pun pergilah jalan cari sebelah Baqi'. Ya. Baqi' ni ada banyak pokok Gharqad di situ. Pokok Gharqad dulu lah. Pokok Gharqad ni kan tak ada manfaat apa pokok ni. Pokok Yahudi duduk tanam. Ya, pokok ni dia rimbun. Rimbun kan. Dulu Baqi' ni kawasan tandas gerak. Kan? Tandas gerak lah maksud dia orang nak pergi buang air semua. Pergi Baqi' lah. Sebab Baqi' ni dia macam hutan sikit kan. Ada pokok-pokok rimbun. Dia senang nak sembunyi. Nak qada hajat. Jadi gitu. Dia pergi Baqi' al-Gharqad. Banyak pokok-pokok Gharqad tumbuh di situ lah. Dia pun dia pergi cari di situ. Lalu di situ sekarang tak ada. Sekarang rata lah kan. Tak ada rumput pun tak ada sekarang kan. Fawaqafa fi adna al-Baqi'. Maka dia berhenti di situ lah. Okay? Dekat apa nama kawasan tepi Baqi' tu. Nabi SAW Nabi sampai di Baqi', Nabi berhenti di permulaan tempat perkuburan tu. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya. Thumma sarafa, kemudian Nabi balik. Faraja'at ilayya Barirah, kata Aisyah. Lalu Barirah pun baliklah kepada saya. Fa akhbaratni, dia pun khabarkan kepada saya. Falamma asbahtu sa'altuhu. Apabila pada pagi hari itu saya pun tanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aina kharajta al-laila? Rasulullah pergi mana malam tadi? Padahal dia tahu pun dia hantar orang lah, spy. Qala bu'ithu ila ahli al-Baqi'. Nabi kata aku dihantar, disuruh pergi kepada ahli perkuburan al-Baqi'. Liusalliya ilaihim, supaya aku mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini dia. Jadi bolehlah kita berdoa sambil mengangkat tangan. Bila-bilanya lah kalau kita pergi kan. Yang ke 122. Namun begitu tidak boleh menghadapkan diri ke arah kubur semasa berdoa. Menghadap ke arah kiblat. Kan? Mana kiblat belakang kita jangan menghadap situ. Di situ menghadap sana. Kan? Kalau kubur tepi kita, kan, tapi mesti kiblat ke sana. Dia tak kiblat sana. Kubur kan kalau macam tu, dia kubur macam ni, panjang dia kan. Dia tak akan jadi kiblat sebelah sana ataupun sebelah sana. Dia akan jadi kiblat sebelah sana ataupun sebelah sana lah. Jadi kalau kiblat sebelah sana, kita duduk belah ni ya. Kiblat sebelah sana, kita duduk sebelah depan tu. Kiblat sana kan, menghadap ke arah kiblat. Jangan menghadap ke arah kubur ketika berdoa. Macam kita ramai-ramai pun kan, keliling kan kat kubur tu, pusing kan mana kiblat. Kan? Jadi kalau orang hadap belah tu, dia menghadap ke belakang kan, kiblat sana. Kita dah depan dah, kita menghadap kiblat kan, dia ke depan tu. Dia kena pusing jugalah menghadap ke arah kiblat berdoa. Ini kadang-kadang ni kan, benda ni terlepas pandang ke terlupa kan. Ialah benda orang mati bukan hari-hari. Tapi pergi kubur ni kita kadang-kadang kita pergi juga kan.
pergi pun kalau orang kita hari raya pergi ya. Ya. Hari raya mula-mula sampai dia bagi announce lah. Saya balik Kedah, hari raya di Kedah tu masa tu. Lepas main raya ada ustaz dia beritahu tuan-tuan cakap selain Kedah Hulu pula. Selain siap sikit kan. Malas saya nak ni gelap kan. Jadi malahnya kita ni sebelum balik pergi kubur dulu, kubur. Jasin kubur dulu. Kejut kita terus dengar kan. Dah lama tak raya ke kampung. Kan jadi dia menanya lepas main raya ni Nabi kubur baca Yasin dulu baru kita jalan atur rumah. Oleh itu jadi tradisi dia macam tu. Pergi raya di kubur dulu. Jumpa mak ayah kat kubur dulu. Baca Yasin semua kan. Meriah. Jadi meriah lah kat kubur tu kan. Semua penuh orang pergi. Mesti bawa jam air kat juri. Siram. Hujan malam tadi pun tak cukup lagi. Tak tahulah. Tak boleh cakap jadi kan. Jadi perang mulut dan sebagainya. Hari raya nak gaduh orang pula. Tadi lagi nak salah kosong-kosong. Ini dia. Kemudian dia kata di sini, kerana Rasulullah SAW melarang solat ke arah kubur. Seperti mana yang akan disebutkan nanti. Sedangkan doa ialah intisari solat. Ad-du'a'u lughat, as-salatu lughatan ad-du'a'u. Solat itu pada bahasa maknanya doa. Ia doa tak maksudnya sebahagian daripada solat lah. Sebagaimana yang makruf, yang diketahui, maka doa juga mempunyai hukum yang sama dengan solat. Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian baginda membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nabi SAW berdoa, Nabi kata nak baca Al-Quran ni lah. Ya. Surah Ghafir ni, surah Al-Mu'min. Surah Mu'min. Dan hendaklah kamu semua berdoa kepada aku, nescaya aku akan memakbulkannya untuk kamu semua. Yang ke-1, 2, 3, apabila menziarahi kubur orang kafir, maka janganlah beri salam kepadanya. Jangan bagi salam. Dan janganlah mendoakan kebaikan buatnya, dilarang. Sebaliknya beritahu khabar gembira kepadanya tentang api neraka. Bergembiralah engkau dengan siksaan neraka. Tak salah apa-apa perkataan. Seronoklah kamu dengan api neraka. Kan? Jadi maknanya bagi khabar gembira untuk dia tentang neraka. Nak kasar lagi laknatullah ya alaik. Kan? Laknat Allah ke atas engkau. Wa ahraqaka bin nar, Allah bakar engkau dalam neraka. Itu. Begitulah suruhan Rasulullah SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arab Badui. Arabi ni Arab Badui lah. Jangan kita panggil ke orang Arab biasa ni Arabi. Cik tidak. Sebab Arabi ni Arab Badui, Arab kampung semua tu. Jenis akhlak jenis keras ni. Adab tak ada. Dia bukan Arab Madani lah. Arab Madani dengan Arab Badui. Kalau duduk mari kita semua ni Arab Madani. Yang ada tamadun, ada hadarah, ada thaqafah. Kan? Pemerintah ni sekarang dia Madani, Arab bukan Arab Badui. Arab Badui ni Arab pendalaman. Badui ni pendalaman. Al-Badawah. Al-Badawah ni kan kampung. Dalam. Pasal tak kalau kita naik bas ke semua kan, dia tunggu tu berjalan dengan tukang panas tu kan. Dia ada kampung dalam tu lah. Dan turun bas tu. Ni Arab Badui. Dia panggil. Yang mereka ni hidup berpindah kanda, buat ternakan ke sana ke sini kan. Gitu. Ini Arabi. Arab. Kalau hak no Arab. Antum ayyuhal Arab. Tak apa. Antum ayyuhal A'rab. Kataan. Jadi Arab Badui ini bukan para sahabat radhiyallahu anhum, dia tak panggil Arabi. Sebab dia kata Ja'a Arabi. Bila Ja'a Arabi ni Arab Badui lah.
Dia tanya Nabi, dia ikut suka lah kencing dalam masjid tu. Arab Badui ya. Mari-mari tu masuk masjid kencing kan. Itu Arab Badui, Arabi. Itu beza dia. Dengan Arab, Arabi. Datang di Arab Badui ini kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia kata, inna abi, semuanya ayah saya, kana yasilur rahim. Dia ni dulu suka menghubungkan silaturahim. Wa kana, dan ini disebut kebaikan ayah dia. Dia memang orang baik. Dia buat ni sebiji apa yang ada dalam Islam. Tapi dia tak Muslim. Fa aina huwa? Ayah saya ni duduk kat mana? Qala fi an-nar. Kata Islam, ayah kamu dalam neraka. Faka'anna al-a'rabi wajada min dhalika. Seolah-olah Arabi ni dia rasa macam sedih, tak seronok lah. Kan? Dia rasa macam tak boleh terima lah. Orang baik tu kan, Rasulullah gini-gini kan. Faqala ya Rasulullah, tanya balik, ya Rasulullah, aina abuka? Ayah kamu, bapak kamu kat mana pula? Kan? Maksud dia, bapak kamu sebelum mati, sebelum kamu jadi rasul, sebelum kamu dilahirkan pun. Aina abuka? Qala Nabi SAW tak jawab. Nabi kata, haitsuma mararta biqabrin kafirin fabashirhu bin nar. Ya, Nabi kata, bila masa saja kamu lalu di kubur orang kafir, maka ucapkanlah khabar gembira kepadanya dengan neraka. Nabi tak jawab soalan kau tadi. Ya, dia tanya ayah aku kat mana, Nabi jawab lah. Maka Nabi jawab ikut wahyu lah. Sebab Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu. Wahyu beritahu macam tu, Nabi cakap lah. Soalan yang kedua, wahyu tak beritahu, Nabi tak jawab soalan tu. Sebab wama yantiqu 'anil hawa. Apa yang Nabi cakap itu semuanya wahyu. Ayah kamu kat mana? Dia dengar suara ayah, kata ayah aku dalam neraka juga kan. Nabi tak jawab. Nabi kata, bila masa saja kamu lalu di kubur orang kafir, maka sampaikanlah kabar gembira untuknya dengan neraka. Fabashirhu binnar. Seronoklah kamu dengan neraka. Cakap pelan-pelan tak apa, tak sunyi aku kuat. Pelan-pelan hati hati mungkin tak dengar. Tak boleh yang dengar. Tak, pelan-pelan lah. Ustaz, dapat pahala ke kalau kita... Ya, kan perintah ni. Pahala. Sunnah. Nabi kata, fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya. Nabi suruh. Ya? Masa ni Arabi ni tanya, dia tak Islam lagi. Fa aslama al-a'rabiyyu ba'du. Lepas tu baru dia ni masuk Islam. Faqala, maka dia pun kata, laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aban. Rasulullah telah membebankan aku dengan satu perkara yang berat. Apa dia? Ma marartu bi qabri kafirin. Aku tidak lalu di kubur orang kafir illa basyartuhu bin nar, melainkan aku sampaikan khabar gembira kepadanya dengan neraka. Pasal apa? Rasulullah suruh. Fabashirhu, fi'al amal, fi'lul amri, perintah. Kan? Kita pun bagilah, oh seronoklah kamu semua dengan neraka. Kan? Happy lah dengan neraka. Ni rest in peace. Dosa. Maradona mati kan, Maradona main bola tu kan. Semoga berehat dalam ketenangan, kebahagiaan surga. Apa hampa ni? Kan percaya apa akidah dia ni? Tambah ke belakang. Tambah kat belakang kan. Di neraka. Tak apalah. Kalau tak tambah tu salah. Kan? Suruh berehat. Berehat apa? Kan? Itulah maksud dia kan. Dan neraka tadi lah. Sebut lah. Jadi kena sunnah lah. Kalau tak sebut neraka tu salah. Kemudian inilah dia. Maknanya kalau kita lalu kita buat macam tu, dapat pahala. Pahala dapat. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selalu kubur orang Islam kita jawab bagi salam, doa kebaikan. Orang kafir kita sampaikan khabar gembira dengan neraka. Siapa suruh tak Islam? Perkataan supaya apa? Menambah kesakitan dan penyesalan dia bawalah. Walaupun dia pun tak dengar, tak semestinya dia pun dengar.
Kan tak ada dalil yang kata dia dengar. Kecuali pada waktu Nabi SAW tu kan, yang Nabi bercakap dengan pemuka-pemuka pembesar-pembesar Quraisy di Badar tu, di perigi-perigi Badar yang dicampakkan padanya tubuh-tubuh jenazah jasad-jasad Abu Jahal dan kawan-kawan dia tadi kan. Nabi bercakap dengan dia gitu. Jadi waktu-waktu yang tertentu lah, waktu kita melangkah balik daripada menyelesaikan jenazah kawan kita, waktu tu dia boleh mendengar. Sebab apa? Sebab wahyu bagi tahu. Jangan kita faham lebih pula. Faham lebih sentiasa dia dengar. Salah. Kan? Mayat dalam kubur mendengar orang mati tak. Dia hanya pada waktu tertentu. Kan? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kata Allah, kamu tak boleh nak memperdengarkan siapa yang ada dalam kuburan. Habis itu kita bagi salam. Kita bagi salam sebab sunnahnya bagi salam. Bukan Nabi cerita bahawa nanti dia jawablah salam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja kita berada, selawat dan salam kita sampai kepadanya, disampaikan kepadanya. Itu hanya untuk Nabi SAW. Adapun lain dari Nabi tak ada. Ada je. Kemudian, jangan berjalan di antara kubur orang Islam dengan memakai kasut ataupun selipar di antara kubur. Ini pun juga ramai orang tidak amalkan. Atau sebagian ustaz-ustaz pun sama juga. Takut orang curi dia punya sandal mahal, 100 lebih. Kan tak ke ujung tu orang curi pula ya. Selipar tu kan kita buka kan, kita ada gate kan. Kita buka dekat gate ataupun Yalah kat gate tu, kecuali ada tempat jalan. Tempat khas. Tempat khas laluan kan, laluan di antara kubur. Macam di Baqi' tu kan. Di Baqi' tu kan ada laluan kan. Tak apalah. Tempat khas untuk laluan. Tak boleh cross. Antara kubur tadi, antara kubur kita pakai selipar tadi lah. Itu. Di mana kita boleh tinggalkan. Kita masuk kawasan tu memang tak ada jalan. Semua kubur. Tinggalkanlah dekat gate tu. Kita punya selipar tadi. Tak setengah orang dia bagi alasan ada kaca, ada paku, duri. Siapa nak buang kaca dekat kubur? Siapa nak buang paku kat kubur? Tak pernah lagi saya pijak kaca ataupun paku di kubur. Setelah saya tahu hadis ni saya tak pakai lagi. Kan? Selipar ataupun kasut kat kuburan. Orang tengok kita pelik dia pula. Bukan kita tengok orang pelik, orang tengok kita pelik. Tinggal kasut, selipar jalan. Tak pakai selipar, tak pakai kasut. tapi kalau kubur kat sini Ustaz, kereta pun boleh masuk sampai ke dekat tempat. Maknanya bukan kubur lah tu. Tempat parking kereta takkan orang parking kereta atas kubur pun. Taklah, boleh sampai. Tak apalah, tak apa. Kan? Sebab sekarang ni tersusun macam Kota Damansara apa semua kan, belah Putrajaya kubur depa tersusun ni kan. Tidak berselerak macam Kuang, macam mana kubur-kubur lama tu kan. Supaya berselerak. Tak ada sistem kan. Sekarang ni ada sistem senang. Kita boleh parking jalan sampai dekat dengan kubur kan. Sebab dia buat ni kubur lagi tak penuh ni. Lagi tak penuh lain ni. Dia tak buat lagi. Jadi mana kita boleh boleh parking sampai dekat tu lah. Nanti bila dah penuh dia buat lain ni pula. Jadi orang makin kan. Itu dia. Yang kubur Kota Damansara tu kan. Sampai penuh lagi. Damansara lepas tu dekat Putrajaya kan. Kira pun dah buat macam tu dah. Lama dah, saya pun dah lama dah tak pergi, berbelas-belas tahun dah. Dulu duk rajin pergi juga lah. Sebab selalu duduk dengan Al-Nida dulu. Dulu saya duduk kat sini. Kat Sungai Pecalang. Kampung Paling Bayan dulu lah. Cerita dekat 20 tahun lah. Baik. Hadis Bashir bin Al-Khasasiyah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelum ini, dia berkata, bainama umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata ala kuburil muslim. Ini panjang. Enggak ada ringkas-ringkas kan. Baginda mendatangi kubur orang-orang Islam. Fa bainama huwa yamshi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, idh hanat minhu nadhratun,
Tiba-tiba dia terlihat, terpandang. Pada fa idza huwa birajulin yamshi bainal qubur alaihi na'lan. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berjalan di antara kubur tadi, berselipar. Faqala, kata Nabi SAW, ya sahib as-sabtiyataini, wahai orang yang berselipar, waihak. Perkataan waihak ni nak terjemah dalam bahasa kita, nak kata perkataan celaka pun tak juga lah, cuma kata, kamu ni, macam tu, macam perkataan marah ataupun tegur lah. Waihak, kan? Alqi sabtiyataika, campakkan dua seliparmu, dua sandalmu. Fanazara, bila dengar suara tersebut, orang tadi pun berpaling, dia melihat. Falamma arafa ar-rajul, apabila lelaki itu kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kenal, oh yang cakap tu Rasulullah, khala'ana alaihi farama bihima. Dia pun tanggalkan sandal dia, selipar dia, maka dia pun campak selipar dia tadi. Ini hadis Nabi larang. Itu dia. Jadi kita ikutlah sunnah kan. Sunnah larangan Nabi SAW. Kalau kita buat, Nabi tak suka. Okay? Kita tak payahlah cari alasan, ada paku ke apa kan. Kita dekat kubur kan. Kita dah nak bumikan orang apa semua itu ke situ. Tanggal kalau selipar tadi ke tempat yang kita boleh tanggalkan. Jangan pakai tadi. Yang ke-125, tidak disyariatkan untuk meletakkan tumbuhan dan bunga yang wangi di atas kubur. Bunga ni letak kat rumah kita, bukan letak kat kubur. Bola kereta tak boleh. Kerana ia tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Kan? Tumbuh-tumbuhan ni. Biasa orang tanam pokok apa? Pokok kemboja. Pokok kemboja kan? Pokok pudina. Nak bagi wangi. Kerana ia tidak pernah kalau ia merupakan perkara yang baik, nescaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat, wa in ra'aha an-nasu hasanah, walaupun manusia memandangnya baik. Sesat. Apa salahnya kan? Salahnya cantik lah kubur kan. Letak dengan tile kan. Batu kita letak batu-batu kecil sungai tu kan. Batu dalam akuarium tu. Letak dari situ. Letak bunga-bunga kristal. Sebab bunga kristal dia tak layu. Kalau bunga biasa ni nak kena tukar kan. Besok kalau musim panas lagi lah. Tak sampai sejam dah layu lah. Letak kristal. Ya, warna merah, warna biru, cantik. Saya pernah tengok dekat Kera. Tak tahu belas tahun yang lampau. Saya pernah pergi kubur tu lah, sahabat kita sering meninggal tu pergi. Tengok ada bunga kristal. Lambang kasih, lambang cinta tu lah. Ya. Dekat Kera ni yang saya sebut ni. Berbelas tahun yang lalu lah. Saya pernah pergi situ, tengok, Masya Allah, ini bukan kuburan, ini taman bunga. Adakah dia mendatangkan keisafan pada kita kan? Tengok masing-masing kan, nak mengindahkan kubur tadi. Macam-macam. Ya. Jadi kita ni ikut ke arah tu lah. Agama kita pun nak ibadat pun dengan menyanyi-nyanyi lah. Nasyid semua tadi kan. Dengan muzik lah. Bila nasyid ni mesti ada muzik. Jadi apa beza kita dengan Kristian tadi? Ya, agama dia pun ibadah, dia pun menyanyi kan. Dia start dengan muzik. Dan kita pun sama juga lah, niru. Bak tiru boleh ke kita? Ada ya. Perkara-perkara yang diharamkan di perkuburan. Apa yang tak boleh kita buat di kubur ni? Kita yang pertama, menyembelih korban kerana mengharapkan wajah Allah. Kerana Allah lah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqra fil Islam. Tidak ada sembelihan di perkuburan dalam Islam. Sembelih di kubur. Buat korban untuk si mati ke contohnya. Kan? Kita buat kat rumah kita, dia tak nampak. Dia tak kita buat kat kubur, dia nampak.
Abdul Razak bin Hammam berkata, kanu yaqiruna 'inda al-qabri bi baqaratin aw syatin. Adalah orang-orang Arab jahiliyah menyembelih korban di perkuburan dengan menyembelih lembu atau kambing. Ini perbuatan jahiliyah. Yang kedua, meninggikan kubur dengan menambahkan tanah selain dari tanah yang dikorek daripadanya. Bawa tanah lain pula luar masuk. Lebih tinggi. Yang ketiga, mengecat kubur dengan kapur dan seumpamanya. Warnakan kubur kepuk tadi kan, berkepuk kan. Cat macam mana atas tanah? Itulah cat dia buat binaan tu kan. Cat di situ. Menulis di atas kubur. Tulis, semoga dicucuri rahmat atasnya, Al-Fatihah. Ini benda yang diharapkan. Tak boleh buat. Dekat batu nisan ke, dekat apa nama ni, kepuk tu yang keliling tu kan, tile tu, tulis dengan khat yang itu bukan murah tu, mahal tu kan. Tapi ada dia kisah daripada duit, kisah apa kan. Tulis hatta batu nisan kan, tidak boleh ditulis padanya nama. Batu nisan pergi Baqi' ada tak? Tulis nama Aisyah, nama Fatimah kan. Kalau ada situ kan Syiah tidur orang tu terus kan, berguling di bawah atas tu, ambil tanah tu buat balik, buat bekat. Ustaz, dia macam dah standard dekat kubur di sini. Dia jadi benda tu tradisi lah. Kalau kita tak buat, orang kata pelik. Sebab tu jadi ghuraba, gharib, ganjil. Kita ni kalau ikut sunnah ni jadi memang ganjil pada orang. Apa pelik pada orang kan? Dia akan kata macam tu. Tak pernah orang buat pertulisan, tak tulis nama kan? Bisnes tak Ustaz? Bisnes. Bisnes. Tapi sekarang dah bagi lot dah Ustaz. Kita tak siapa nama tu tak lot tu dah ada dalam. Kan? Senang kan? Benda boleh buat pun. Yang dah bagi lot dah ada dalam sistem kan. Tulis nama kan? Tak bertulisan tu. Tarikh dia mati kan? Dia ada nombor kan? Dia nombor. Kalau kita tak tahu kita dia kumpulan kita ke mana. Tapi adakah kalau kita tak tahu nak pergi kubur kan? Lupa tak mana kubur ni kan? Adakah jadi satu kesalahan? Tak ada salah apa, doa kita kat mana pun sampai. Kan? Nak doa tak sebenarnya kena pergi kubur. Doa lah di mana saja kita berada kan. Teringat doa. Untuk mak kita kan. Biar. Kalau macam tu, kalau berniaga buat batu nisan, berniaga buat yang Tu kena tukar lah perniagaan tadi. Berniaga batu nisan kena tukar jadi berniaga rojak pula. Kan? Ya padahal bukan ada orang mati hari-hari pun berniaga dia kan, untung mana pun kan. Untung ada tapi lambat sekali lah. Tak kena doa pergi ada orang mati kerak sikit. Untung tapi lambat lah untung tu kan. Jadi berniaga sampingan. Sebab tu kita tengok kedai jual tulisan ni sunyi macam kubur ya. Ada orang jaga pun dia tak nombor telefon ya. Dia tunggu situ. Lainlah kedai tile kan. Kedai tile memang ada lah orang nak beli tile mozaik ni. Kedai tulisan ni pun tak tunggu situ. Kita duk pergi tengok, seram kedai ni. Kedai pun seram. Sunyi. Baik. Membuat binaan di atas kuburan. Buat binaan. Kepuk ke apa kan. Jangan buat. Duduk di atas kubur. Dilarang juga. Tambah pula kan. Kepuk tu ada tepi kan. Sedap duduk tu tepi tu. Siap boleh berkelah pula. Ya. Duduk di atas kubur terdapat beberapa hadis berkenaan ini. Larangan duduk di kuburan. Duduk atas kubur tu. Bertenggek tu kan. Pertama daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasa al-qabr wa ay yuq'ada alaihi wa ay yubna alaihi aw yuzada alaihi aw yuktaba alaihi. Jelas. Rasulullah melarang dicat. Jassas ni dicat kuburan lah. Dengan simen.
tajsis, kita buat simen. Ya. Dan dilarang duduk di atasnya. Dan dilarang dibuat binaan atasnya ataupun ditambah atasnya ataupun ditulis atasnya. Dilarang. Ayuktaba alaihi. Dilarang. Yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubna 'ala al-qabri. Nabi sallallahu melarang dibuat binaan di atas kubur. Yang ketiga daripada Abu Hiyyaj Al-Asadi, dia berkata, ala ab'athuka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timsalan wa fi riwayatin suratan fi baitin illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, tidakkah kamu mahu aku utuskan kamu seperti mana Rasulullah telah utuskan aku di atasnya, iaitu janganlah engkau biarkan ukiran makhluk bernyawa dalam satu riwayat di dalam mana-mana rumah, melainkan engkau hapuskannya, hancurkannya, patung tadi. Ya, tapi sekarang ni pada buat balik ya, patung-patung berhala kan. Tak kan kat mana? Riak ke mana? Ha? Patung. Patung Salman. Raja Salman. Berubah kan? Tak ke mana? Tugu peringatan. Oh. Dah jadi haru dah. Dalam satu riwayat, melainkan engkau hapuskannya, hancurkan dia. Dan juga janganlah engkau biarkan kubur yang tinggi, melainkan engkau ratakannya. Sebab tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, zaman dia kan, dia dah ada kekuatan, Raja Saud tadi sekali dengan dia ratakan semua kubur. Kan dulu Baqi' dulu bukan macam tu. Zaman tu penuh dengan binaan. Orang ikat dengan kain merah, kain kuning, tempat orang minta hajat, musyrikin lah. Minta pada kuburan lah. Bila mai kan zaman dia rata habis semua. Dia rebankan segala binaan-binaan di Baqi' tu. Tu Baqi' jadi macam ni sekarang. Dulu kan macam ni. Dulu jadi macam ada rumah, ada masjid, ada tempat ni lah. Tempat mereka beribadah, tempat meminta hajat dan sebagainya. Jadi kembali kan. Tadi ada larangan menambah tanah lain dekat kubur. Kalau tanah sini tak? Itu cerita lain lah. Terpaksa. Kan, cerita darurat dia tak lain lah. Tanah tu mendak sampai kan. Masuk dalam kan, mungkin tanah tu tak sesuai tanah. Atas bukit ke, tanah tu semakin turun ke. Maknanya sebagai memelihara kubur tadi kan. Kan. Jadi maknanya sebab tu bila kita mula kebumikan jenazah, ditinggikan tanah tu sebab nanti dia akan mendak. Dia akan mendak, akan jadi rata ataupun jadi bumbu kecil kan. Kubur tiba-tiba, tak masalah apa. Ya kan? Tiba-tiba kan. Kawasan mana kawasan perkuburan dia sempit kan. Tak masalah apalah. Agar jangan menyakiti jenazah yang sebelumnya ataupun kita kata jenazah orang Islam ni dia hormati. Kan di Baqi' macam tu kan. Selepas 6 bulan kan dia akan keluarkan tulang-tulang tu, dia akan bawa dikumi ke tempat lain. Di Baqi' tu maksudnya kalau kita mati situ tak apalah, mudah-mudahan mati situ lah. Kan? InsyaAllah amin. Jadi maknanya dia kumikan di Baqi'. Selepas 6 bulan dia akan keluar kembali lah tulang-tulang tu kan. Orang lain pula masuk. Kan berapa juta orang dah mati kan, nak kubur kat mana? Ini tidak perkuburan para sahabat lah, tak. Perkuburan para sahabat tak terganggu. Kan? Ini bukan kita orang yang belakang yang biasa ni. Perkuburan sahabat tak diganggu. Radhiyallahu anhu. Ini kuburan orang yang kita meninggal sana kan. Di situ dikuburkan, selepas masa tentu dikeluarkan. Kalau di Mekah saya tak pasti juga. Maksudnya di Mekah macam tu rasanya. Di Ma'la tu kan. Kawan saya dia arwah anak dia meninggal, dia pun sempat kumik orang. Dia bawa orang pergi umrah. Dia ada orang meninggal sana, dia masuk lah tempat tu. Rupanya dia ada macam batu, macam sekeping batu yang diletak, ditutup.
Sampai satu masa dia akan buka, angkat batu tu, dia ambil sudah tulang tadi, dia bumi ke tempat lain. Orang lain pula masuk jenazah di situ. Dia cerita lah, dia pun dah meninggal lah 2010 pun. Kawan. Kemudian di sini kalau dari keempat hadis Sumamah bin Sufi, dia berkata, kharajna ma'a Fadalah bin Ubaid ila ardh Rum. Kami keluar bersama dengan Fadalah bin Ubaid di Rum. Wa kana 'amilan li Muawiyah 'ala ad-darb. Dia merupakan wakil bagi Muawiyah di ad-darb, kan? Wa fi riwayatin ghazawna ardh Rum. Riwayat kata kami pergi berperang di Rom. Wa ala zalika al-jaysh, dan di atas tentera itu ada Fadalah bin Ubaid. Maknanya dia jadi ketua lah, ketua tentera tadi, Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Fa usiba ibnu ammin lana, maka sepupu kami, Sumamah bin Sufi kata, sepupu kami mati. Kena matilah dalam peperangan tadi di Rudis, nama tempat tu. Fa shalla alaihi Fadalah. Fadalah salat ke atas dia lah, atas jenazah dari sepupu kepada Sumamah tadi. Wa qama ala hufratihi, maka dia bangun, dia berdiri di atas kuburnya. Hatta warahu, sampailah selesai urusan perkebumian tadi. Falamma sawayna alaihi hufratahu, apabila kami dah mula ratakan kuburan tadi, qala akhifu anhu, kata Fadalah, nipiskan daripadanya. Wa fi riwayah al-ukhra dia kata khaffifu anhu, mana maksud jangan buat bonggol tinggi sangatlah. Fa inna Rasulullah kana ya'muruna bi tasbiyatil qubur. Rasulullah perintahkan untuk meratakan kubur. Maksud ratakan ni bukan kita kata sama rapat, taklah, ditinggikan supaya dapat dibezakan antara kuburan dan bukan kuburan. Ditinggikan lebih kurang kadar sejengkal macam itulah, kan? Kemudian yang dimaksud dengan diratakan kubur di sini bukanlah menyamakannya sehingga langsung tidak tinggi daripada tanah bumi, kata Syekh Albani. Akan tetapi maksudnya ialah ditinggikan dengan kadar sejengkal. Inilah yang sunnah. Tapi lama-lama mendak kan. Tengok kubur kat Baqi'. Di Baqi' kan, kubur para sahabat tu sama ya, cuma yang nampak kita ada batu-batu, orang letak batu kan. Batu tu tanda kubur, tak tahu kubur siapa. Tak tulis pun. Tapi kalau orang yang jaga di situ, dia tahu riwayat daripada mulut ke mulut ya. Salah ke kalau kita tambah batu yang kecil-kecil tu? Kalau ikut kan tadi kita dah sebut kan, dilarang ditambah ke atasnya. Dilarang diambil daripada yang lain diletakkan di situ. Tadi kita belajar satu pasal tadi kan, ya yuzan alaihi, dilarang. Kecuali kerana tadi lah mendak, kita ambil tanah tambah di situ kan, kerana kemendapan dia. Tapi saja nak, kerana apa? Kerana saja nak cantikkan dia, tak boleh lah. Yang bolehnya hanya batu nisan je lah, batu tanda, kan? Batu nisan ni batu tanda lah. Inilah yang sunnah seperti mana telah disyaratkan sebelum ini. Bahkan riwayat ini sendiri menyokong perkara ini. Fadalah berkata, hendaklah kamu semua ringankan tanah di atas kuburnya. Beliau tidak menyuruh supaya membuang semua tanah yang ada di atas kubur ini. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah al-jami'. Yang kelimanya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, li ayyajlisa ahadukum ala jamrah, bahawa seseorang kamu duduk di atas jamrah ni, bara api ya, kan? Fatuhriqa thiyabahu, lalu jamrah itu membakar pakaiannya, fatakhlusa fi jildihi, sampai terbakar kulit dia, khairul lahu, lebih baik baginya, min an yajlisa, daripada dia duduk ala qabrin, di atas kuburan.
Oh, larang duduk atas kubur. Kan biasa orang duduk kan? Duduk. Tak apa cari tempat yang boleh duduk kan. Tempat yang bentuk macam tinggi sikit. Kan biasanya kan tepi-tepi kubur tu kan ada macam simen kan. Boleh relax ni, sedap tu ni. Sambil isap rokok sedap ni. Macam rumput. Tak boleh, dilarang. Ni dia. Maksud dia berdosa lah. Kalau duduk atas bara api tu memudaratkan diri kan. Duduk atas bara api saja duduk berdosa. Kenapa? Kerana memudaratkan diri. Lebih baik daripada duduk atas kubur ni. Sebab macam tu dilarang kita. Tapi kalau orang yang dia bawa kerusi, lepas tu dia siap buat dekat tengah-tengah ada kubur ni ke dia buat tempat duduk tu? Tak apa, bukan atas kubur. Dekat tepi. Tepi tak apa lah. Tapi nak buat apa? Sebaik buat di rumah kerusi. Tu nampak macam nak duduk lama situ. Sambil ngopi, bawa sekali kan meja-meja kopi. Kan? Kan ada saya tengok. Dia orang buat macam tu kan. Buat letak tu di antara kubur. Boleh je. Tapi menyusahkan orang nak bawa jenazah. Tersandung pula orang tu jatuh orang. Tak perlulah kan. Yang membuat tu dia mungkin dia nak baca Yasin. Kan? Ataupun dia yalah santai lama sikit. Kan? Doa panjang. Baca Quran Yasin panjang tu kan. Baik. Kemudian yang ke-6 hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Li an amshiya ala jamratin aw sayfin." Dia kata bahawa aku berjalan di atas bara api ataupun berjalan di atas mata pedang. Aw akhsifa na'li bi rijli, ataupun aku jahit kasut aku dengan kaki aku. Macam mana nak jahit kasut dengan kaki? Sebelah dia pakai selipar. Dia kata ni akhsifa na'li bi rijli. Maksudnya dia pakai selipar di kaki tadi, mana dia jahit selipar dia tadi dengan kaki dia. Orang jahit dengan tangan, dia jahit dengan kaki. Lepas tu lah sambil pakai selipar jahit, sambil pakai kasut. Macam kita jahit seluar, sambil pakai seluar, jahit dengan kaki. Pegang jarum dengan kaki, dengan ibu jari, dengan jari, jahit. Boleh atau tak boleh? Lebih aku sukai Nabi kata buat kerja faedah tu. Min an amshiya ala qabri muslim, daripada aku berjalan pijak atas kubur orang Islam. Wa ma ubali awsat al-qubur qadaitu hajati. Aku tak beli di tengah-tengah kuburan aku nak qada hajatku. Qada hajat buang air lah. Aw wasta as-suqi, ataupun di tengah-tengah pasar nak buang hajat. Mana ada orang buang hajat tengah pasar? Jadi sama salah dia buang hajat. Buang hajat, qada hajat di kuburan. Ini dosa lah. Jadi pijak berjalan atas kubur pun dosa. Tambah lagi qada hajat di kuburan. Perkara dosa tu. Mana kita hormati perkampungan orang Islam kan. Rumah kita pun kita marah orang jalan masuk dalam rumah pakai selipar kasut. Kita suruh tanggalkan kasut dulu. Jadi tambah kampung depa, rumah depa di kuburan tadi kan. Walaupun depa tak tahu, tapi sebagai menjaga adab Muslim, Islam ni agama ni penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Kan? Bab jaga hati orang ni pada Islam lah. Islam begitu menjaga kan. Tapi kadang-kadang tersilap tak apalah, silap minta maaf lah. Baik. Yang ketujuh daripada Abu Marsad Al-Ghanawi, dia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kamu semua solat menghadap ke arah kubur, dan janganlah kamu semua duduk di atasnya. Atas kubur itulah. Duduk celah-celah tu boleh lah. Di antara kubur tak apa. Jangan di atas dia tu. Di kubur. Jadi sebab ilah dia kita tak tahulah sebab ilah dia macam mana kan. Tapi tak kata sebab apa, jadi larang macam tu jangan buat lah. Kemudian solat ke arah kubur ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebentar tadi.
padanya terdapat dalil pengharaman solat menghadap ke arah kubur. Maksudnya solat menghadap ke arah kubur ni kubur depan kita tu lah. Bukan kubur di luar pagar masjid tu. Macam masjid kan ada pagar, bahagian sana ada kubur, tak apalah. Tu tak apa. Kubur di luar masjid, sama ada di tepi ke, depan ke, belakang kan. Gitu. Dia maksudnya kubur depan kita ni, kita solat. Kecuali solat jenazah lah. Solat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Hanya 4 kali takbir je kan. Takbir 4 kali je, bagi salam. Itu. Inilah pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir ketika menguraikan hadis tersebut. Maksudnya iaitu menghadap ke arah kubur. Kubur depan kita ni lah. Solat, sujud kan? Depan kubur tadi. Kerana perbuatan tersebut merupakan pemuliaan yang melampaui batas. Kerana ketika itu kubur tersebut berada di martabat sembahan. Macam tengok dalam YouTube sebahagian di Indonesia, sujud depa kepada kuburan. Orang yang depa anggap wali apa semua tadi kan, berbubuh bunga-bunga, betul letak gambar tok guru depa kan. Gambar besar tu, gambar tok guru tu, letak macam bunga macam-macam lah. Nampak macam kek lah pula. Kubur dia tadi. Orang pakat sujud di situ. Kita tengok dalam YouTube di Indonesia lah, dia bukan Malaysia ni, Indonesia ni dia bebas apa saja kan buat. Jadi hadis ini secara keseluruhannya menghimpunkan antara larangan meremehkan pemuliaan dan larangan pemuliaan yang melampaui batas. Maksudnya kita nak hinakan tak boleh, kita nak terlalu memuliakan pun tak boleh. Ya, hinakan dia, kita pijak-pijak dia, apa duduk atas dia tu menghinakan dia. Muliakan dia, sujud apa nama, cium kubur, kucup apa nama ni, batu nisan. Ya. Ni terlampau lah, dia panggil melampaui batas. Al-ifrat wa tafrid. Pada tempat lain beliau berkata, sungguhnya perbuatan itu adalah makruh yang dibenci lah. Jika seorang itu niat bertabarruk, yang mengambil berkat daripada kubur dengan solat di kuburan, maka dia telah melakukan bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukannya. Makruh di sini adalah makruh tanzihi. Maknanya tanzih ni buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. An-Nawawi berkata, inilah yang telah dikatakan oleh ashab kami. Dan ashab ni maksudnya pengikut mazhab kami lah, atau ulama dalam mazhab kami. Mazhab kami ni mazhab Syafi'i lah. Dan kalau dikatakan bahawa hukumnya ialah haram kerana mengikut zahir hadis itu, maka ia tidaklah pelik. Diambil faedah daripada hadis tersebut, larangan solat di kuburan hukumnya ialah makruh tahrimi. Makruh tahrimi adalah makruh yang diharamkan. Maksudnya yang dibenci. Kalau kita buat berdosa, tinggal dapat pahala. Ini solat. Larangan solat dan larangan tahrimi, maksudnya haram lah, tak boleh buat. Perlu diketahui bahawa hukum haram yang telah disebutkan itu adalah apabila tiada niat mengagungkan kubur. Dia tak ada niat nak agung kubur, tapi dia buat haram. Jika ada niat tersebut, jika ada niat mengagungkan kubur, maka ia merupakan syirik. Maknanya syirik besar lah, mengeluarkan dia daripada Islam lah. Kata Syekh Ali Al-Qari dalam kitab dia Mirqat, ya, dia kata dalam menguraikan hadis tersebut, dia kata apa? Jika pengagungan ini hakikatnya daripada kubur, kepada kubur dan penghuninya, jika pengagungan ini hakikatnya kepada kubur dan penghuninya, maka orang yang mengagungkan itu menjadi kafir, kata Ali Al-Qari. Na'udzubillah. Hukum tasyabbuh, yakni penyerupaan dengan perbuatan ini ialah makruh. Dan ia patut dihukumkan sebagai makruh tahrimi, menirulah maksudnya gitu. Buat perbuatan tadi
bukan kerana nak mengagungkan. Saya saja buat ikut-ikut orang. Ini pun di mana makruh tahrimi, haram. Tak sampai martabat syirik lah. Tak sampai dia tu kepada kesyirikan, tapi haram dia buat benda tu. Bukannya dia kata bukan aku nak agungkan kubur ni, tapi orang biasa buat. Kan? Orang bakal buat, aku buat jelah. Tak boleh. Perbuatan yang termasuk dalam larangan ini, bahkan lebih patut untuk dilarang, ialah solat menghadap ke arah jenazah yang diletakkan di hadapan. Masa kita solat zuhur kan, kita letak jenazah ke depan, letak jenazah kat belakang lah. Dia lepas bagi salam lagi sembahyang, maknanya angkatlah jenazah main ke depan untuk solat jenazah. Ini masa solat fardu, letak jenazah di hadapan, maka dilarang. Rukuk sujud tadi kan dilarang. Jadi sebelum solat jenazah di belakang lah. Bila selesai solat fardu, bawalah jenazah ke depan. Ataupun orang depan semua pergi sembahyang di belakang, tak payah angkat jenazah tadi kan. Sembahyang kat belakang kan. Nak sembahyang kat luar masjid boleh, tak ada masalah. Kat tempat parking luas tu sembahyang situ. Bahkan itu asal. Kan asal Nabi SAW solat jenazah tidak di dalam masjid. Tapi boleh juga, ada yang kadang Nabi pernah sembahyang sahabat dalam masjid. Boleh ya. Tapi sampai jadi payah nak masuk masjid kan, tak apa, senang, kawasan lapang. Semua makan solat. Habis tu macam mana dengan selipar kasut ni? Solat je keliling kasut-kasut tu, apa masalah dah. Ya. Dia kita pijak tai kucing, tengoklah ada tai kucing ke tak orang kasut tu, tak ada, solat lah, tengok was-was. Kemudian dia kata di sini solat di kubur, di sisi kubur walaupun tidak menghadap ke arahnya, ini juga diharamkan. Ya. Terdapat beberapa hadis berkenaannya. Yang pertama daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Bumi ni semua tempat solat kecuali kuburan dan bilik air, tandas. Lain tempat semua kita boleh solat. Dalam tandas dengan solat. Kan kat Mina tu tandas besar kan, bilik air besar. Kat mana kat Mina kau lah? Kat Mina kan. Janganlah solat tepi tu dalam tandas bilik air kan. Oh ini bangunan bilik air, kenapa solat kat sini? Solat kat lain lah. Kemudian yang kedua daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salat bainal qubur. Nabi sallallahu melarang solat di antara kuburan. Jelas-jelas kubur. Solat ni lah solat yang ada rukuk dan sujud ni. Ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan. Laksanakanlah sebahagian solat di rumah kamu, yakni solat-solat sunat. Dan janganlah kamu semua jadikannya sebagai kuburan. Tak pernah solat langsung di rumah solat sunat kan. Bahkan solat sunat ni afdal di rumah. Tapi tengok jugalah kalau qabliyah subuh di rumah, sampai-sampai orang dah tahiyat awal, tahiyat dah. Subuh dah tahiyat awal tak dah. Kan? Orang dah tahiyat dah janganlah. Rumah jauh 2 km daripada masjid kan. Jam lagi, nak lintas jalan orang nak pergi kerja lagi. Sampai-sampai imam assalamualaikum. Jadi kita qabliyah di rumah. Tak sempat. Kan melainkan rumah sebelah masjid. Sempat kita qabliyah lah. Itu dia. Baik, yang keempatnya sebelah sini lah. Ya, yang keempat di sini. Dah soalan tak? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.